Tumpuan dari Parlimen hari ini berkaitan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik. Untuk laporan penuh langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan. Silakan Mimi. Terima kasih Syah Musa. Sebanyak 7 pertimbangan mengenai ketetapan dasar kawal selia pendanaan politik diusulkan bagi menambah baik rang Undang-Undang RUU Sumbangan Politik. Perkara itu telah diangkat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul pada 13 September lalu. Ini termasuk mewujudkan undang-undang baru bagi mengawal selia dana politik serta pengawalseliaan dilaksana Badan Berkanun Persekutuan yang bebas dan berkecuali. Selain membolehkan pengawalan sumbangan politik dibuat sepanjang masa dan tidak hanya terhad ketika musim pilihan raya. Bagi mengawal selia sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik, calon pilihan raya termasuk calon bebas dan ejen pilihan raya. Supaya sumbangan politik dalam apa jua bentuk daripada entiti luar negara tidak dibenarkan. Supaya terdapat penetapan berhubung jumlah sumbangan yang dibenarkan dan perlu diisytiharkan oleh parti atau ahli-ahli politik individu. Pihaknya turut mencadangkan agar dana yang diterima dimasukkan ke dalam akaun khas bagi sumbangan politik. Beliau menjawab isu yang dibangkitkan berhubung penggumbalan RUU Sumbangan Politik ketika sesi perbahasan kajian separuh penggal RM ke-12 di Parlimen. Baik, seterusnya Kerajaan Perpaduan komited meminda beberapa undang-undang termasuk melibatkan Akta Perlindungan Pemberi Makluman 2010 selain berhasrat melaksanakannya secara serentak agar usaha itu dapat dilaksana sebaik mungkin sekaligus mengambil kira mekanisme pelaksanaan yang memakan masa. Dalam pandangan saya secara umum tetapi belum daripada konsensus daripada Menteri Kabinet, saya melihat pindaan-pindaan ini untuk tata kelola bebas rasuah ini perlu dibuatkan serentak adalah sebaiknya. Bukan saja Akta Pemberi Maklumat, Ombudsman Malaysia, kalau dia dibuatkan secara satu persatu ke ad hoc, kemungkinannya gerakannya akan tergendala di segi pelancaran mekanisme. Sebenarnya undang-undang itu satu perkara untuk pindah. Mekanisme pelaksanaannya selalu memakan masa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengenai pelaksanaan pindaan Akta Perlindungan Pemberi Makluman 2010 di Parlimen. 84% tanah wakaf telah berjaya dibangunkan bagi tujuan pembinaan masjid, madrasah, tanah perkuburan serta projek komersial, manakala hanya 16% masih belum dilaksana berdasarkan statistik yang dikemas kini sehingga 31 Julai 2023. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Antara isu yang timbul dalam membangunkan tanah wakaf antaranya ialah masalah setinggan, lokasi yang tidak strategik dan tidak sesuai dibangunkan serta kekurangan dana untuk pembangunan. Namun pembangunan wakaf tidak terhad di atas tanah wakaf semata-mata. Malah wakaf juga boleh dilaksanakan menerusi pelbagai medium lain seperti wakaf tunai, saham wakaf, wakaf aset, alih dan banyak lagi. Beliau turut memaklumkan perbezaan bidang kuasa antara Jawahar dan Yayasan Wakaf Malaysia juga tidak menghalang untuk pihak berkenaan menjalin kerjasama dalam membangunkan lagi aktiviti wakaf di negara ini. Baik, perkembangan berikutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual memberi penjelasan berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan di NAA melibatkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen esok. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Rakyat hari ini. Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana, dia buat good tu dia jawablah. Besok insya-Allah 2.5 ke 3.5. Jadi soalan-soalan tu mungkin Yang Berhormat boleh tanya. Salah satu daripada 11 alasan
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengenai komitmen Perdana Menteri mengulas mengenai isu DNAA di Parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim terdahulu telah memberi kenyataan tidak menolak kemungkinan untuk memberi penjelasan berhubung isu DNAA di Dewan Rakyat pada Jumaat lalu. Baik saudara, Mesyuarat Khas Sidang Dewan Rakyat menyambung semula perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 sehingga esok. Setakat ini perkembangan semasa dari Dewan Rakyat. Kembali mengikuti perkembangan berita tengah hari bersama Syah Musa di Angka Sepuri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Mimi di Parlimen.